kembali bersama kami pastinya menerusi rancangan Selamat Pagi Satu Malaysia. Bersama saya lagi Ji, juga rakan setugas saya Stephen. Dan Stephen, ke mana kita? Hujung minggu ada perancangan? Ada. Nak pergi mana? Nak pergi Melaka. Melaka? Melaka? Ada apa kat Melaka? Hujung minggu ni daripada 15 hingga 17 Julai ni Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan menganjurkan satu program menarik yang dinamakan Jejak Inovasi ataupun Innovation Walk di Melaka nanti. Ya, dan difahamkan juga terdapat pelbagai acara menarik yang akan berlangsung di sana seperti konsert kreativiti, ada demonstrasi memasak kreativiti dan lain-lain lagi. Itulah ya, oleh itu kita percaya ya semua ya, terutama orang Melaka mesti nak tahu ya pengisiannya dan maklumat lanjut tentang acara-acara tersebut, lebih-lebih lagi selebriti-selebriti yang akan terbabit dan sebagainya. Jadi elok rasanya kalau kita terus bersama dengan tetamu yang akan memberikan butiran yang lebih terperinci lagi mengenai Jejak Inovasi 2011 ini. Di sebelahkan saya yang berbaju merah menawan hari ini, kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Sharifah Zahra Said Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar MOSTI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan di hujung sana kita ada yang berbahagia Datuk Profesor Madya Dr. Abu Bakar Muhammad Dia selaku Ketua Pegawai Eksekutif Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Kreativiti, Inovasi dan Pengkomersialan Jabatan Ketua Menteri Melaka ya. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Satu Malaysia. Pasti yang terutama apa yang terfikir di minda saya juga pastinya penonton kita pagi ini, Jejak Inovasi. Apa itu sebenarnya Jejak Inovasi 2011? Kalau boleh kongsikan. Terima kasih pertamanya, terima kasih kerana telah sudi menjemput kami datang ke studio untuk membicarakan sikit berkaitan dengan jejak inovasi yang kami pertama kalinya akan adakan di Melaka. In fact, saya boleh nyatakan bahawa ini merupakan satu inisiatif ataupun satu usaha daripada MOSTI sendiri, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama dengan Kerajaan Negeri Melaka dan juga bersama dengan Yayasan Inovasi Malaysia untuk mengadakan satu jejak. Kita semua tahu apa itu perkataan jejak. Jejak ialah menapak, mencari, kita cuba explore ya. Di sini jejak inovasi maksudnya ialah kami selain daripada kami meminta supaya masyarakat kampung datang kepada kami, tapi kami pergi kepada mereka. Itu adalah prinsip kami yang pada awal-awalnya, iaitu di mana kami, iaitu daripada Kementerian Sains, MOSTI, daripada Jabatan Ketua Menteri dan daripada Yayasan Inovasi Malaysia bersama-sama akan berkumpul di Melaka dan akan menjejak idea-idea, mempelajari pengetahuan-pengetahuan daripada mereka. Yang paling penting di sini saya nak tekankan ialah perkataan mempelajari. Maknanya kita ingin belajar daripada mereka. Kami datang kononnya daripada lab ya, daripada kementerian hebat, daripada Jabatan Ketua Menteri hebat, daripada Yayasan Inovasi Melaka hebat. Tetapi sebenarnya kami tidak hebat. Yang hebat adalah idea-idea, adalah produk-produk, adalah cetusan-cetusan pemikiran, kreativiti dan inovasi daripada masyarakat kampung ataupun masyarakat akar umbi. Jadi kami mengabdikan diri kami turun ke bawah. Sekarang ini kami tidak lagi mahu supaya rakyat datang kepada kami. Sebaliknya, kami yang akan menjejak segala pengetahuan yang ada dalam pemikiran rakyat. Kami akan cungkil apakah sebenarnya yang ada di sebalik pemikiran mereka. Selama ini kadang-kadang kita dapati segala idea, segala pengetahuan, segala kreativiti dan juga pandangan mereka di peringkat akar umbi ini kadang-kadang terpinggir. Itu perkataannya, being marginalized. Terpinggir maknanya mereka itu mempunyai pandangan yang bagus, mengetahui ada pemikiran dan sebagainya. Itu kita kata we mine the minds of the people. Kita pergi mencungkil bakat-bakat yang terpendam dalam diri mereka berkaitan dengan apa yang mereka boleh keluarkan misalnya. Jadi itulah pada prinsip asalnya dan banyak lagi prinsip-prinsip lain yang saya akan terangkan selepas ini. Iaitu apabila kita pergi untuk mencungkil bakat-bakat mereka yang
selama ini kadang-kadang terpinggir, kita tidak boleh take it for granted. Ataupun dalam perkataan lain, kita tak boleh eksploitasi begitu saja. Tetapi kita hendaklah memberikan pengiktirafan. Kita hendaklah orang kata honor ataupun memberikan pengiktirafan kepada mereka at their doorstep. Itu yang pertama-tamanya saya nak terangkan. Mempelajari daripada mereka segala idea-idea bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalah dan kehidupan mereka, dan kita akan tambah nilai kemudian. Jadi saya setakat tu dulu. Dan mungkin anda boleh beritahu kita ya, apakah peranan dan objektif penganjuran ni dari pihak Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Kreativiti, Inovasi dan Pengkomersialan Jabatan Ketua Menteri Melaka. Terima kasih. Sebenarnya peranan di Jabatan R&D CIC di Melaka kita panggil R&D CIC. Research Development, Creativity, Innovation dan Commercialization produk. Sebenarnya jabatan ini tujuan dia adalah untuk mengetengahkan membagi publicity atau mengetengahkan produk inovasi kreativiti rakyat. Masyarakat. Macam yang Datuk cakap tadi, sebenarnya budaya inovasi, sebenarnya kreativiti ini sangat berkembang subur dekat negara kita. Semenjak kita telah melancarkan, semenjak Perdana Menteri kita mengatakan nak jadikan inovasi ini sebahagian daripada sumber ekonomi baru kepada masyarakat. Jadi bila Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ditubuhkan, kita pun tahun 2010, tahun lepas Datuk, kita telah adakan tahun inovasi kan, tahun inovasi. Dan budaya inovasi telah berkembang kepada masyarakat sampai ke akar umbi. Dia punya masalah sekarang ni, inovasi mereka tu, apakah inovasi mereka tu dapat diketengahkan? Pasal kita kata inovasi mesti boleh create ekonomi kepada mereka. Jadi tugas Jabatan Ketua Menteri di bahagian R&D CIC ini adalah untuk mengetengahkan supaya produk mereka boleh dikomersialkan, boleh diguna pakai dan mewujudkan usahawan baru. Jadi bila jejak inovasi ini, bila MOSTI datang, kami bekerjasama dengan Yayasan Inovasi Malaysia, kita jejak mereka. Jadi di bagi pihak Jabatan Ketua Menteri, kita telah mengesan sebanyak 15 produk. Sebenarnya banyak lagi produk, tapi produk ini untuk produk ini, pelancaran ini kita telah mengesan 15 produk, di mana pada hari Jumaat atau 15, 16 kita punya group of people daripada MOSTI, daripada Yayasan Inovasi Malaysia, daripada Jabatan Ketua Menteri akan berkunjung ke tempat mereka, melihat apakah telah mereka, macam Datuk kata tadi, mempelajari daripada mereka, cuba mengetengahkan produk mereka, dan kita boleh kita nak dokumentasikan pasal apa, masa jejak nanti kita akan bawa kita punya engineer kita, kita akan bawa pakar-pakar saintis kita, kita tengok pakar inovasi kita, macam mana orang yang nak mengkomersialkan produk atau boleh peluang untuk mempatentkan produk, kita bawa semua masa ni. Ini yang kata Datuk kata tadi, jejak. Jadi kita akan pergi dari satu rumah ke satu rumah untuk melihat produk ini, dan kita dokumentasi dan kita boleh lihatlah, mengetengahkan. Jadi Jabatan Ketua Menteri tugas untuk mencari 5 produk. Sebenarnya banyak produk ini, tapi untuk program 3 hari ini cukup sekadar 15 produk, dan hasilnya nanti akan dibawa oleh MOSTI untuk dikomunikasikan, dan MOSTI mungkin melihat peluang bagaimana untuk mengkomersialkan produk. Jadi itulah tujuan utama jejak inovasi, dan itulah sumbangan yang daripada Jabatan Ketua Menteri Melaka. Dan satu mungkin Datuk sendiri ada penambahan ni ya. Yang unik seperti mana Datuk Bakar bagi tahu tadi. Yang unik ialah nilai tambah. Selama ni kalau kita katakan kita ada berbagai jenis inovasi di peringkat kampung ya. Kita tidak, pertama mungkin kita nampak, tapi kadang-kadang kita tidak mengiktiraf. Kita tak sedar pun untuk memberikan mereka pengiktirafan. Jadi yang uniknya di sini ialah kita menjejak, kita berjumpa dengan mereka, kita belajar daripada mereka, kita dokumenkan apa yang mereka maklumkan kepada kita. Contohnya lah, katakan sekarang ni kan kita banyak menggunakan chemical untuk masak pisang lah, for example. Paling senang pisang nak masak, pisang masak, kita ambil pisang yang masih tidak masak dari pokok. Kemudian kita turunkan pisang tu selalunya kita masukkan chemical, kita simpan dan sebagainya, dan sehingga pisang tu masak untuk dijual. Ada misalnya kami boleh nilai tambahkan
Kerana disebabkan oleh pengetahuan daripada orang kampung untuk menjadikan pisang itu masak dan mempunyai level ataupun sugar content, konten gula yang lebih rendah dan rasanya pun lagi sedap. Ada cara-cara dia untuk mereka buatkan pisang itu masak tanpa menggunakan alat-alat yang boleh kadang-kadang harmful untuk diri kita, ya, boleh merosakkan kesihatan diri kita. Jadi perkara-perkara inilah yang kami nak pergi belajar daripada mereka. Jadi kita akan gunakan, for example, kalau katakan dia jumpa satu jenis daun. Daun itu adalah untuk blood thinning lah zaman dulu. Daun kesum misalnya, ya, daun kesum. Kita memang tahu daun kesum mereka rebus, mereka minum air. Ataupun akar kesum mereka gunakan untuk minum dan mungkin boleh membersihkan darah. Contoh saja saya bagi, ya. Kami daripada bahagian research daripada Musti ni, kami punya validation ataupun kita nak buatkan semakan test, ya, dari lab kami sendiri. Jadi kami ambil pengetahuan mereka, kami tambah nilai dengan validatekan scientifically. Jadi maknanya kalau sekarang ni kita tengok di pasaran tu macam-macam. Orang jual kacik Fatimah lah, kita jual tongkat Ali lah, tunjuk langit. Segala jenis benda kadang-kadang boleh mendatangkan tidak baik kepada diri kerana kita mengambil dia hanya sebagai ambil kacik Fatimah, potong-potong, masuk dalam ni, rebus dan minum air. Kita tidak tahu apa kontennya dan kadang-kadang boleh merosakkan diri kita. Dan saya rasa doktor-doktor kita selalu nasihatkan kita, kalau kita nak ambil herbs, ya, ataupun herba-herba, janganlah misalnya kita ambil aja dan terus minum. Macam-macam jenis herba sekarang ni wanita atau laki-laki menggunakannya, ya, untuk kesihatan badan. Tapi sebenarnya di sebaliknya itu, kalau kita tidak ada satu test scientifically, nak tengok dari segi sainsnya apakah konten dia, maka dia akan menjadi mendatangkan keburukan dan mudarat kepada diri kita. Sebaliknya, apa yang kita pelajari daripada orang kampung, inilah saya rasa yang paling unik, yang saya paling suka. Selain kita dokumenkan, kita memberi pengiktirafan kepada mereka. Datuk kata tadi, kalau boleh kita tolong patentkan supaya dia tidak hilang, ya. Apa pengetahuan dia itu tidak hilang dan kita tidak exploit. Bermakna kita tidak ada eksploitasi. Unsur-unsur eksploitasi hak-hak orang kampung itu kita tidak ambil. Kita bagi dia punya royalty dan manfaatnya nanti akan balik kepada orang kampung itu sendiri. Ini akan membina mereka untuk menjana pendapatan dan selaras dengan hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri, di mana kita kata satu hari Malaysia akan menjadi sebuah negara yang inovatif, akan mencapai sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi, inklusif dan mapan. Jadi itulah dia, walaupun nampak kecil, tapi pada saya rasa teknologi yang dihasilkan oleh orang kampung ini, di mana yang kami belajar daripada India. Ini sebenarnya di India, jejak ini they call it innovation walk. Dia panggil dalam bahasa India Soda Yatra. Soda Yatra ni maksudnya satu perjalanan. Yatra itu satu journey. Memang indah bahasa dia, ya, Soda Yatra, di mana sodaris-sodaris yatraris ni mereka pergi ke kampung-kampung dan dia orang buat macam ni. Itulah kami cuba nak buat di Malaysia. Kami tahu tahap pembangunan kita, ya Datuk, memang lebih tinggilah kalau kita banding. Tetapi tahap yang ada pada orang kampung itu memang pada kita tidak dapat kita pinggirkan. Jadi kita harus gunakanlah supaya satu hari apa-apa yang ada pengetahuan orang kampung itu kita dokumenkan dan kemudian menjadi hak mereka. Dan sama kalau secara individu kita gunakan even gambar mereka. Contohnya kita keluarkan satu alat untuk hilang gatal lah katakan. Alat tu dikeluarkan dalam bentuk tiub. Selepas dinilai tambah dan sebagainya, kita kalau individu daripada Makcik Semah, kita pun tulis produk Makcik Semah daripada Kampung Moten. Macam kira hak milik lah. Hak milik dia lah. Kita bagi dia sentuhan saintifik. Sentuhan saintifik. Kerana kadang-kadang bila tidak ada scientific evidence, orang sekarang nak tengok scientific evidence. Kan? Jadi dengan adanya lawatan ini, jejak ini, kita membagi sentuhan teknikal, sentuhan saintifik kepada mereka supaya produk mereka ini lebih diiktiraf. Jadi orang pun yakin atas apa yang mereka hasilkan. Kan? Tengoklah sekarang ni zaman moden, kan, semua mesti ada bukti saintifik. Jadi ini jadi dengan kunjungan Mosti dengan Yim dengan DCIC nanti membagi pengiktirafan kepada innovation mereka dan
melihatkan supaya produk mereka ini boleh digunakan pada masyarakat dengan kaedah yang betul. Ya, mungkin saya sikit lagi nak bagi tahu pasal market ni. Market ataupun pasaran ni mereka kadang-kadang meminggirkan juga produk-produk daripada orang kampung sebab kes-kes yang macam ni lah. Jadi kami hendak value add supaya commercialization-nya itu akan lebih hebat. Okey, jadi baik, terima kasih kepada Datuk kerana sudi berkongsi bersama kami, dan yang pastinya program Jejak Inovasi 2011 ini memberi manfaat kepada orang kata masyarakat kampung itu sendiri di Melaka, juga kepada pengusaha produk-produk tempatan kita ni supaya mereka lebih berdaya saing dan lebih inovatif dan sebagainya. Mari kita sama-sama mengajak orang ramai untuk datang 15, 16 dan 17 hari bulan Julai di Melaka, dan tempatnya adalah di Kampung Morton. Sebahagiannya ada di Kampung Morton. Pelancarannya diadakan di Seri Batu Berendam, dan penutupnya diadakan di pengkarangan Menara Tameng Sari di Kampung Morton. Terima kasih. Pergilah beramai-ramai.